Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperteguhkan iman kita. Kita mempelajari Al-Quran, tadabbur maknanya, mempelajari sunnah, beramal dengan panduannya, mempertingkatkan amalan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah sekalian, hari ini 1 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 8 Oktober 2021, kita umat Islam di seluruh dunia mula buka balik kutubus sirah, buka balik kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggilapkan keyakinan, maklumat, makrifah kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Rasulullah? Dari sudut sifatnya khalqan wa khuluqan, sifat kejadiannya yang comel, akhlaknya yang sangat mulia, ajarannya yang wajib kita ikuti, sunnahnya wajib dipegangi, maka kita ulang kaji. Tuan-tuan, bermula hari ini, satu ini, pergi cari kitab-kitab sirah. Sirah Nabi yang ada di rumah kita, contohnya kitab Ar-Rahiqil Makhtum, ataupun mana-mana kitab sirah yang baik-baik, yang maklumatnya tepat dan sahih, kita baca. Mungkin ada sebahagian jemaah kata, tak sempat, tak nak baca, tak ada nak baca. Alhamdulillah, Al-Faqir ilallah Abu Anas telah pun memberi khidmat kepada tuan-tuan, kepada para jemaah sekalian. Saya telah baca banyak kitab-kitab Khasaisul Mustafa, ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab tentang wangian sirah Nabi dan sejarah hidup serta peperangan. Tuan-tuan boleh tengok di dalam rakaman kita, buka YouTube channel Abu Halaqah Abu Anas, cari tulis sirah, dia akan keluar yang berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar paling tidak pun satu kuliah satu hari, 30 hari kita khatam sebuah kitab. Mudah-mudahan maklumat kita tentang Nabi ada. Kita akan ditanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi tuftanun wa anni tusalun. Nabi kata, bi tuftanun wa anni tusalun, dalam kubur nanti kamu akan diuji dengan aku. Dia akan tanya, man nabiyuk, siapa nabimu? Bagaimana kita nak jawab kalau kita tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa anni tusalun, tentang aku kamu akan ditanya. Dua patah perkataan ini sepatutnya menggigil kita. Nabi kata, bi tuftanun wa anni tusalun, dengan aku kamu diuji dan tentang aku kamu akan ditanya. Mudah-mudahan para jemaah sekalian kita mampu menjawab. Kita mampu memberi jawapan yang mantap, mampu memberi jawapan yang kemas,
bahawa kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, dengan sifatnya. Kita juga telah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita ini diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi dan jamaatul muslimin, jamaah para sahabat, para salafus saleh. Maka mudah-mudahan kita akan selamat insya-Allah. Tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitulah tentang satu penyakit yang melanda umat, iaitu awasi jerat media sosial, ataupun budak-budak panggil media sosial. Jerat dia sangat kuat. Siapa dia terperangkap, mereka akan terjeruk, sama ada terjeruk tengkuk ataupun hanya terjeruk di kaki atau di tangan, tengok keadaan. Ada orang yang tenggelam dalam media sosial sampai tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak ni. Ada orang yang biasa-biasa tapi luar biasa juga keadaan mereka. Maka para jemaah sekalian, budaya hidup masyarakat kini semakin berubah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media baru, lebih-lebih lagi dalam tempoh negara dilanda pandemik COVID-19. Penggunaan aplikasi media sosial dilaporkan meningkat apabila Malaysia merekodkan 28 juta pengguna media sosial ataupun 86% daripada penduduk negara ini. Kementerian Komunikasi KKMM turut mendedahkan bahawa rakyat Malaysia antara yang paling aktif menggunakan media sosial dan bilangan pengguna meningkat sebanyak 2 juta atau 7% dalam tempoh setahun dari tahun 2020, mungkin disebabkan banyaknya penggunaan kita dengan alat ini pada zaman COVID ini, zaman PKP ini. Hakikatnya, media sosial merupakan salah satu alternatif ataupun cara ganti daripada cara biasa untuk interaksi, untuk perhubungan masyarakat, interaksi sosial. Sumber ilmu. Kita nak balik kampung tak boleh. Tengok ke mak, cucu buat video call ke sepupu dia di rumah, duduk dengan nenek. Nenek, ini orang mau cakap. Berhimpun ramai-ramai. Satu alternatif. Tak boleh balik tapi boleh berkumpul. Tak ada perkumpul fizikal tapi berkumpul secara alam maya, kita berkumpul juga. Menjadi sumber ilmu. Pengalaman saya sendiri, alhamdulillah, semenjak PKP yang pertama sampai saat ini, kita sudah hampir 15 juzuk Al-Quran kita baca, ditafsirkan secara ringkas-ringkas, ditadabbur beberapa ayat pilihan. Mudah-mudahan itu sumbangan kita memenuhi ruang kosong masjid. Tak boleh nak pergi majlis ilmu, tapi tuan-tuan dan puan pendapat ilmu walaupun di atas talian. Alhamdulillah. Ahli-ahli perniagaan sama. Orang tak nak pergi kedai dah sekarang ni. Semua pakai COD, pakai tunggu anak-anak pos mari hantar depan tangga dan banyak lagi lah. Dalil kita tengok pada 5 hari bulan baru ni, apabila Facebook dan WhatsApp jam, hanya 6 jam daripada setengah malam sampai ke subuh. Berapa bilion token dia rugi kerana perniagaan berhenti 6 jam. Pelajar-pelajar yang ikut kuliah online kita maklumkan, kami rasa sunyi hari ini kerana tidak ada kuliah. Ini satu new normal, norma baru sudah terjadi. Maka hakikatnya ia telah membuka banyak peluang muamalat dan maslahat sesama manusia. Ingat, ia juga membawa kepada kerusakan dan keburukan. Orang boleh buat fitnah 24 jam. Kalau dulu nak keluar dalam surat khabar, tunggu pagi esok baru dapat surat khabar baru. Berita hari ni esok baru, lusa baru keluar. Ini tidak, 24 jam. Berlaku 2 minit lepas, sudah satu dunia sudah dapat mengetahui. Fitnah yang dilemparkan dalam masa 20 minit, satu dunia sudah terfitnah dengan fitnah yang dibuat oleh orang.
Maka alat ini jika ia berada di tangan orang soleh, maka ia membawa sejuta manfaat. Tetapi jika ia berada di tangan orang yang rusak hati dan mindanya, ia akan mencetuskan pelbagai kemudaratan. Kerana itu kita mestilah sentiasa beringat bahawa setiap perlakuan kita di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zalzalah ayat 6 hingga ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu. Ini ayat. Mithqala dzarratin khairan yarahu, mithqala dzarratin syarran yarahu. Allah Ta'ala bawa dua-dua supaya kita yang duduk relax-relax, duduk main benda-benda macam ni, ambil perhatian. Pada hari itu, ayat 6 hingga 8 Al-Zalzalah, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Mutu lihat apa atas dunia dulu? Menggunakan apa alat-alat gadget yang ada di tangan kamu tu? Guna untuk kebaikan? Guna untuk keburukan? Menyebarkan nasihat nama yang baik? Menyebarkan maklumat yang salah? Duduk hentam orang sana sini? Atau mensebar hadis-hadis, berita cerita-cerita palsu? Semua akan ditanya. Allahu Akbar. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, yarahu, nescaya ia akan dilihatkan dalam surah amalannya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya yarahu, dia akan melihatnya dalam surah amalan. Karena itulah kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Ada orang mari minta bantuan makanan rumah dia. Dia cari-cari tak ada makanan, ada sebiji kurma. Kata pembantu dia, Sayyidah, nak buat apa sebiji kurma? Aisyah kata apa? Sebiji kurma yang kita ada, itu je makanan yang kita miliki. Hisab kita, pahala kita, dosa kita bukan dikira dengan kilo, dengan pikul, dikira dengan zarah. Mithqala zarratin, mana sebiji tamar sudah berapa zarah? Sudah ada. Itu untuk kebaikan, untuk kejahatan tuan-tuan kira sendiri. Para jemaah sekalian, kehidupan hari ini menuntut kita untuk mengikuti arus teknologi yang semakin berkembang. Seiring dengan munculnya pelbagai platform media sosial, berbagai cara perhubungan masyarakat, semakin ramai rakyat Malaysia mendaftar sebagai penggunanya. Anak-anak kita, remaja, kita duduk tidur bilik lain, dia duduk bilik lain. Walaupun satu rumah, walaupun sama-sama PKP, ada setengah tempat PKPD lagi tak boleh keluar. Tetapi ingat baik, anak kita ada media sosial yang dia boleh melawat, dia boleh pergi merata pindah, boleh berkawan dengan siapa yang dia nak, dia boleh tengok apa yang dia nak. Ya, hati-hati kita. Remaja merupakan antara kelompok paling ramai yang menggunakan media sosial. Bila kita tengok munculnya alat baru ni, TikTok nama dia, WeChat, Twitter, Bigo, apa nama lagi, macam-macam. Orang panggil WhatsApp ni lama dah, WhatsApp ni, Facebook lama dah, dan sebagainya, dengan kandungan yang pelbagai dan terkini. Jika kandungan yang ditonjolkan menepati syariat, maka alhamdulillah kita galakkan anak kita. Sebaliknya amat dibimbangi, terdapat kandungan yang merumuskan, mempromosikan perkara maksiat dan dosa, seperti menjalinkan hubungan haram yang terlarang antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, mempamerkan aksi menggairahkan, perjudian di atas talian, serta penyebaran gambar dan video lucah, dan juga penyebaran cerita-cerita yang ada kaitan dengan sihir, mungkar dan sebagainya. Oleh itu Islam meletakkan garis panduan kita ketika berinteraksi dengan sama manusia agar terpelihara akhlak dan maruah umatnya.
pertuturan, perlakuan, bahkan niat perlu diperbetulkan mengikut lunas-lunas yang menepati syarak. Aurat contohnya mesti dipelihara daripada dipandang oleh seorang yang bukan mahram. Hari ini tuan-tuan pergi main di air terjun mana-manalah. Air terjun di Kuala Krai ni banyak sekali. Ada lata tu, lata ni, macam-macam lata ada. Bini pakai baju tak tutup aurat. Anak baju ketak duk mandi dalam air. Ayah ambil gambar letak di Facebook. Siapa yang mempertontonkan maksiat ahli rumah kita kepada masyarakat? Bapa, suami yang bertanggungjawab, yang dayus, tak tahu batasan syariat di dalam kehidupan. Ataupun perempuan itu sendiri duk tayang gambar dia, ini juga satu masalah. Itu yang bermasalah. Yang ada juga masalah yang saya selalu tegur, termasuklah kita ni pak-pak haji, ustaz-ustaz. Bila sambut hari jadi dengan isteri, ai masing-masing duk suak kek. Allahu akbar. Tak so tu orang panggil orang tua lah gitu. Waktu anniversary sambutan sempena hari perkahwinan, duk berdekat dengan bini dalam Facebook. Apa punya manusia macam ni? Ini pendedahan yang masalah. Pertuturan dijaga agar tidak menimbulkan perbalahan, tidak menimbulkan fitnah, permusuhan dan seumpamanya. Gerak-geri dan tingkah laku juga perlu dikawal agar tidak menimbulkan syahwat sehingga akhirnya membuka jalan kepada kemaksiatan yang lebih besar. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amanah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa dia tunjuk jalan baik kepada orang, orang akan buat, kita dapat pahala. Tapi jangan lupa, siapa dia buat jalan maksiat, orang ikut, sama juga. Maka kita sentiasalah mengingati sama-sama kita supaya kita tidak terjebak. Para jemaah sekalian, sesungguhnya kita semua mesti memainkan peranan dalam memastikan media sosial tidak menjerat kehidupan kita, terutama anak-anak kita yang masih remaja, yang sudah muda, yang masih remaja yang belum kenal erti dunia yang sebenar. Ibu bapa mestilah menjadi guru utama. Jangan mengharapkan ustaz-ustazah, cikgu-cikgu, tapi kita guru yang besar. Dan menjadi pembimbing anak-anak di rumah. Sentiasalah membuat pemantauan aktiviti anak-anak di media sosial. Kita tengok, lepas anak kita main handphone, buka balik, dia klik ke apa. Lepas dia main komputer, laptop, buka balik, tengok dia tengok apa. Ada alat-alat yang boleh menyekat ni. Channel-channel yang jahat ni ada. Tapi kita kena tengok. Kalau pakai berag gitu, nyaya. Didiklah mereka dengan pegangan akidah yang mantap dan akhlak yang mulia sebagai perisai dalam menangkis pengaruh-pengaruh negatif di media sosial. Selain dari itu, masyarakat, terutamanya influencer, orang-orang hebat-hebat ni, dia buka Twitter ke, buka dia punya Instagram, sampai 1 juta, 2 juta orang tengok ni. Selebriti yang memiliki ramai pengikut serta mereka yang berpengaruh di media sosial perlu mengambil peluang untuk menyampaikan mesej-mesej positif. Jangan duduk tiaga benda-benda hak karut. Mereka diharapkan mampu mencipta kandungan kreatif serta pendekatan yang lebih santai dan interaktif, terutama kepada generasi muda. Di samping itu, para alim ulama, para pendakwah juga mesti turut serta dalam menjayakan media sosial sebagai jalan penghubung untuk mengimbangi pengaruh yang tidak baik di pelbagai jaringan media sosial. Dakwah harus mengalir dalam ruang media sosial yang semakin mempengaruhi dunia hari ini. Sebab tu kita tengok ustaz-ustaz kena aktif. Tapi malangnya ada juga ustaz yang duk sebar benda pelik. Tengok gambar ayam, ada tu oli ni jadi ayam kiok lah lupa. Sebar juga TikTok, maka ini menimbulkan fitnah pula. Jadi para jemaah kena berhati-hatilah. Nak pilih video mana kita nak tengok, bukan semua tangkap muat. Kata orang Arab, jangan takut, la takun kahatibil lail. Kamu jangan jadi seperti pencari kayu api pada waktu malam. Dia tengok kayu api dia angkat semua. Ada kalanya yang kayu dia anggap kayu itu kena ke ular ataupun kena ke benda-benda yang tidak baik. Maka dakwah mesti mengalir dalam ruang media sosial yang semakin mempengaruhi dunia hari ini. Hal ini seiring dengan saranan Nabi SAW agar mendekati kelompok manusia mengikut tahap kefahaman dan penerimaan mereka
lebih-lebih lagi kebanyakan masa kita dihabiskan di medsos ini. Maka para jemaah sekalian, dengan itu kita memperingatkan, janganlah menyalahgunakan media sosial untuk tujuan yang menyalahi syariat. Adab dan akhlak seperti sengaja mencetuskan dan provokasi, buat benda-benda karut, perbalahan, penghinaan dan cemuhan kepada pihak lain, sama ada terhadap sama Islam atau bukan Islam. Kita jangan hina orang lain sebagaimana mereka jaga jangan hina agama kita. Berhati-hati dalam membuat sebarang komentar dalam apa-apa isu, kerana setiap ayat dan patah perkataan yang ditulis akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanfaatkan media sosial untuk membina masyarakat yang saling bergantung antara satu sama lain dan menjayakan aspirasi kerajaan untuk membina masyarakat Malaysia yang aman dan sejahtera. Kita mestilah bersatu dalam kepelbagaian dan bersatu dalam keharmonian, hayati pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina khariyam finnar. Sesungguhnya seseorang terkadang berbicara, tulis, share benda dengan kata-kata yang dia sangkakan tidak mengapa, kecil itu, lalu tanpa diduga dia terjerumus dengan sebabnya ke dalam neraka yang dalamnya sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi para jemaah sekalian, kita berhati-hati dengan semua yang ada supaya kita tidak terperangkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlomba-lombalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana saja kamu berada maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiada sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Di antara ketakwaan kita dalam isu media sosial ini, beberapa peringatan yang perlu kita ambil sebagai rumusan. Yang pertama, alat baru perhubungan media sosial ini merupakan salah satu alternatif untuk hubungan kemasyarakatan, sumber ilmu, perniagaan dan maklumat dan sebagainya. Maka kita manfaatkan alat ini ke arah kebaikan. Yang kedua, mainkan peranan dalam memastikan alat media sosial tidak menjerat kehidupan kita, terutama anak-anak kita, remaja-remaja, para pemuda, orang tua, melalui pemantauan dan kawalan yang ketat daripada ibu bapa dan anak-anak. Anak-anak kalau beri alat kepada ibu bapa, tolong pastikan jangan masuk channel-channel yang jahat dalam. Kadang-kadang ayah dia tengok kuliah, tiba-tiba masuk iklan yang pelik-pelik, yang karut-karut. Jadi anak kena pastikan nak bagi gadget ke ayah ke mak ni, tutup dulu benda-benda yang mungkar, yang maksiat. Nanya ke orang tua tu. Jadi kita buat nanya. Dan ajar dia macam mana kalau masuk masjid nak silent. Kalau tidak godok-godok orang tua nak tutup, tak pandai. Anak duk telefon 3 kali pusing. Orang duk solat. Jadi kita kena letak, ajar mereka. Yang ketiga, jadikan alat ini sebagai jalan, salah satu daripada wasilah jalan untuk menyampaikan maklumat dan juga untuk berdakwah bagi mengimbangi pengaruh yang tidak baik di pelbagai aplikasi alat-alat media dalam mencorakkan masyarakat yang berakhlak mulia. Yang keempat, jadikan alat tangan kita ini sebagai wasilah yang cukup mudah untuk kita beribadah. Ada dalam tu Al-Quran. Alhamdulillah,
buku yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim, ada dalam handphone tuan-tuan. Zikir pagi petang boleh masuk dalam tu. Jadi apa alasan kita tak nak berzikir lagi? Apa alasan kita tak nak baca Quran lagi? Semua ada di hujung jari. Tetapi kalau hati tertutup, install lah 5 Quran dalam handphone, dia tak akan baca walaupun 1 ayat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamatlah, Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada perkara yang tidak baik. Para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma allih baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq wali amrina tuanku sultan wa naibahu wa usratahu wa wuzara'ahu ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma hayyi' lahumul bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khairi wa tu'inuhum 'alaihi ya rabbal alamin. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi wa dawlatana hadhihi wa baldana Malaysia aminan mutma'innan sakha'an rakha'an dar adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira bilalil muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasarad-din wakhdhul man khadala al-islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, angkatkanlah bencana Covid ini daripada negeri kita, negara kita. Kembalikanlah hamba-hambamu ke rumahmu ya Rabbal Alamin, supaya kami tengok muka-muka yang ceria berada di rumahmu, lebih-lebih lagi pada saat hari Jumaat yang menjadi kewajipan bagi umat Islam yang lelaki, yang tidak bermusafir, yang tidak uzur, untuk berada di rumahmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.